Assalamualaikum Aida. Salam. Ami ada kat dalam? Ada dalam. Oh ya, Hanum belum minum obat. Ha, sudah. Assalamualaikum Ami. Salam. Man satu nak makan dulu. Yang ni ada dah siapkan. Puan, saya nak buat video ni, boleh tak? Aku tak setengah nak makan ubat dan tak saya masih bad mood lagi. Baik dah, buka kan. Jam berapa jam? 10 lebih. Jam pukul 9 lebih. Ya Allah, anak aku dah bangun belum mak? Jadi apa? Lifestyle lah, lalang kan. Saya dah record daripada luar. Kau diam mana? Aku tengah bad mood anak aku ha. Ya Allah, ya Rabbi dekat ni. Ain, adik. Dah pukul 10 lebih dah. Macam-macam alasan, Dek. Amin nak keluar pergi rumah tu. Kak Ana record ke? Tak nak. Ain tak pakai tudung. Ain ada kelas. Tak mau ambil. Adik, kau dah pukul 10 lebih. Dah tinggi matahari tak bangun-bangun lagi. Amin bagi masa kamu setengah jam. Mana ada record? Tak record sekarang. Tak ada record pun. Yang Amin cakap dengan kau ni dah pukul berapa dah nak berbeza macam mana nunggu Amin mati? Nampak lampu, Mak. Amin bagi masa setengah jam. Kau tak bangun masa kau siap ya? Hari ni hari yang keempat. Adik saya datang dekat rumah banglo. Sejak saya balik lepas pengkebumian arwah tu kan, setiap perjalanan saya dekat rumah hutan adalah memori yang paling menyakitkan. Kenapa saya kata sakit? Masa PKP dulu kan panjang 2 tahun. Sepanjang 2 tahun itulah sebenarnya saya banyak masa dengan mak saya. Hikmah di sebalik PKP kan? Dari situ kan, setiap tengah hari, setiap bosan, saya akan cerita dengan mak saya. Saya akan datang minta makan. Mak, masak apa hari ni? Mak nak ke mana? Mak bila nak balik kampung? Mak bila nak itu nak ini? Dan saya rasa sangat bermakna duit EPF saya buat rumah untuk mak saya dengan kos yang pada saya sangat tinggi. Bila saya fikir balik, kenapa saya kena buat rumah ni? Sebab mak saya yang minta dia. Ini seorang yang kecil tak apa. Tak payahlah mak tolong. Yang kecil. Penatlah mak. Penat ke mak lah. Tak payah bagi duit. Tak, kau saya. Tak rupa saya mak saya. Ada tak saya tengok. Tapi yang penting dia dapat tudung. Dapat tudung, cerita sikit mak. Mak dapat tudung. Kalau pakai tudung biasa macam ni, macam nampak kurang cantik lah, kurang lawa. Jadi pakai ni lawa sikit, muda sikit lah, sikit. Tutup yang tua tu. Betul. Mak ni bagusnya. Tutup yang tua Kita sikit. tutup yang tua yang putih. Tangan kena jaga syariat. Sakit pun tutup. Jadi nampak ceria, orang pun heran tak pernah ya. Terima kasih banyak. Mak, tak ada tak mak. Kita gembira-gembira Mak terima je. kasih buat banyak bagi mak serba-serba gembira. Mak ni gembira semua. Boleh kena anak mak ayah seorang. Yang lain pun gembira juga. Ini lebih segala-galanya. Tak apa ya, terima kasih. Terima kasih, Mak. Doakan semua. Dulu kan rumah saya rumah hutan. Bila rumah hutan mak saya tanya, aku datang rumah kau dudukkan aku bawah rumah, sedangkan kau banyak duit tapi kau bagi mak rumah macam tu. Kau sebenarnya tak nak mak datang kan? Tersentuh hati saya. Saya rasa macam Allah tegur saya. Kenapa saya sia-siakan mak saya? Setiap kali mak saya datang rumah penginapan semua penuh. Bila penuh, saya sewakan mak saya rumah. Mak saya suka sangat rumah teres. Adik-beradik saya ramai, cucunya ramai. Saya tanya mak saya, mak suka tak rumah ni? Sukalah daripada rumah hutan kau tu. Tanda susah, ni susah. Kau dah tahu mak kurang upaya. Okey, saya positif je. Ini pada saya teguran daripada Allah. Jadi saya kata, kenapa saya perlu simpan duit? Kenapa saya tak keluarkan duit saya untuk buat rumah untuk mak saya? Saya tanya mak saya lah, mak nak rumah yang macam mana mak? Mak nak rumah kecil ke? Rumah sedang ke? Nak rumah besar banglo? Mak nak rumah besar banglo. Tersentap saya. Mak dia betul nak rumah banglo. Yelah, engkau ada rumah besar, mak pun nak rumah besar. Okey, baik. Saya beli. Kemudian saya belilah rumah banglo yang saya nak tunjukkan kejap lagi. Ini adalah rumah banglo yang saya beli daripada duit EPF saya. Kemudian saya cashkan pun dengan duit EPF saya. Sebelum nak cashkan tu saya bayar bulan-bulan dengan duit gaji. Elok sedang cash. Baru tahun ni cash, mak saya pun meninggal. Dan hari ni saya melalui hari-hari pilu. Setiap kali perjalanan saya sibukkan diri saya dengan bekerja. Saya menangis. Tapi takkan saya nak menangis berlama-lama. Saya nak perjalanannya adalah ibadah.
hati saya adalah ibadah. Saya terbayang mak cakap, kau pergi pasar beli apa? Saya belikan mak saya ikan, belikan sayur, semua yang terbaik untuk dia. Hari ini memang puas, yang terbaik dah kami bagi pada mak saya. Tetapi kenangan tu tak boleh dibeli bagi orang yang ada ibu bapa yang uzur, yang dah merasai kejayaan ataupun bukan dalam kejayaan. Menjadi anak yang soleh tidak semestinya kita daripada galangan orang yang kaya. Kerana menjadi anak yang soleh, saya ada anak kan. Jadi anak saya tu, andalah kata dia tidak secerdik saya, tidak bukan menjadi seorang ahli perniagaan yang besar. Itu bukan satu masalah. Tetapi masalah saya ialah jika anak itu tidak solat dan tidak patuh pada Allah, itulah merupakan kegagalan saya mendidik anak-anak saya. Dan apa yang mak saya miliki hari ini, kenapa dia dapat memiliki anak-anak yang baik? Kerana dia juga dulu berbakti dengan arwah ibu bapanya sangat baik. Satu. Yang kedua, dia telah ditipu hartanya oleh familynya, tetapi dia memaafkan. Sebab kata ulama, saya selalu bawa mak saya jumpa ulama kan. Saya kata ulama, saya tak boleh maafkan dia, habis kami hidup miskin apa semua. Kata ulama, maafkan tak rugi, tak maafkan kita tak dapat apa. Habis macam mana nak maafkan? Habis saya jatuh miskin sebab gara-gara saudara ni. Kata ulama lagi, macam ni kak, kakak sebenarnya tak miskin pun. Hidup ni ujian Allah, biar Allah yang memperhitungkan dia. Tanggungjawab kita ialah memaafkan. Dan mak saya memaafkan. Dan apa yang saya sangat seronok dalam kehidupan mak saya memang bukan orang yang berharta, sangat miskin, ditipu oleh familynya tentang harta. Tak berharta lah. Tetapi Allah gantikan mak saya dengan anak seperti saya dan juga cucunya yang memberikan dia nafkah jauh lebih banyak daripada harta yang dimiliki. Sebab tu rezeki, betul kata Islam, rezeki ni bukan datang daripada kekayaan kita, tetapi daripada sumber silaturahmi, keagamaan, kasih sayang, rasa kecukupan, ketaatan pada Allah. Itu yang paling mahal. Kekayaan, kesenangan bukanlah sebenarnya sumber kepada manusia itu cemerlang. Bukan. Kecemerlangan ialah bila orang tu boleh mendidik hati kerana lillahi ta'ala. Bukan ustazah tahu, tapi kena cakap macam ni. Sebab nak mendidik hati, memahamkan hati susah. Sebab kita bukan orang yang maksum, kita bukan di kalangan sahabat Nabi. Dan orang yang macam kami ni sebenarnya, macam saya lah terutama, teruji dengan status, dengan kewangan. Mampu tak saya merendahkan hati untuk menjadi seorang yang zuhud ataupun tawaduk hanya kerana cintakan Allah, bukan kerana cintakan dunia. Contoh yang paling terbesar, saya bukan orang terkenal, saya petani, saya miskin, saya tak glamour pun macam selebriti. Tetapi kenapa Allah berikan saya rezeki rumah hutan? Hanya kerana saya percaya rezeki itu datang daripada Allah dan rezeki bukan datang daripada manusia. Kepercayaan yang teguh kepada Allah menjadikan hidup ni serba ringan dalam masalah sesulit manapun. Cuma bonda nampak satu ya, bila kita mencari agama, bila kita mencari agama, mencari Allah, Allah akan terus uji dan uji dan uji. Sebagaimana saya menguji staf saya, rupanya Allah menguji saya lebih berat daripada macam mana saya menguji staf saya, loyal ataupun tidak. Sepanjang saya bembel dalam perjalanan menuju ke rumah banglo mak saya, mungkin tak rasa sedih lagi sebab saya bercerita fokus kepada rakaman ni. Saya harap saya kuat untuk ke banglo terakhir mak saya. Dan di sinilah mak saya sakit, uzur, dikelilingi oleh anak cucu kesayangannya. Sepanjang PKP kita susah nak jumpa, di saat itulah kami menemaninya. Walaupun tidak sempurna sebagai seorang anak, saya tak sempurna. Allah menyempurnakan dengan rezeki saya kan. Saya dapat pembantu rumah yang sangat baik, alim, yang kuat tenaganya, perempuan yang menjaga mak saya, membasuhkan berak mak saya, yang mana saya tidak mampu berbuat begitu. Tetapi itulah rezeki mak saya. Terima kasih sebab sudi dengar bebel saya. Terbayang saya mak saya berkerusi roda dengan pembantu rumah. Sebab mak saya OKU, saya belikan basikal OKU dia. Ada yang harga RM15,000, ada yang harga RM3,000 lebih. Macam-macam basikal untuk OKU. Daripada arwah abah saya sampai kepada arwah mak saya. Ni bila mak saya meninggal ni kan, semua peralatan tu akan saya wakafkan kepada orang-orang yang kurang upaya.
di madrasah dan di tahfiz mengikut ulama yang saya yakin, yang saya sayang, ulama yang saya sayang. Siapakah ulama yang saya sayang? Ulama yang paling rapat dengan saya ramai. Ada yang dekat Indonesia, ada yang dekat Thailand, tapi yang paling selalu saya bertanya soalan ialah Tokku Pasir Gudang. Tokku Pasir Gudang. Anda semua kena tengok tau dia punya FB, dia punya IG, kalau dia punya ceramah tu dekat Pertubuhan Kebajikan Islam Pasir Gudang. Dengar dia punya ulama. Dengar dia punya tazkirah. Sangat mendalam, sangat berilmu. Memang saya tak ada masa banyak untuk dengar dekat masjid, tapi dengan dengar ceramah dia dah mampu untuk saya mendalami tentang agama. Dan selalu minta doa dengan dia. Doakan Ustaz, mudahan bonda ni Allah redha. Mudahan bonda ni dapat kefahaman agama, menghabiskan usia dengan rezeki kalimah la ilaha illallah. Nawaitu la ilaha illallah lillahi ta'ala. Benar kata Allah, benar kata Rasulnya. Inilah lorong rumah mak saya, dekat lorong Semarak. Saya tak tahu rumah ni nak buat apa. Adik-beradik saya tak benarkan saya jual ataupun buat rumah kebajikan masyarakat. Dia kata ini adalah rumah terakhir mak kita. Kakak jangan jual tau. Kakak ada banyak harta lain, jangan buang kenangan ni. Aduh, nak nangis. Adik-beradik saya semua berkumpul dah ada kat depan. Biasanya nampak arwah mak saya kat kursi roda tu. Salam. Sebab macam mana tak nangis dek? Aku yang paling degil. Taklah, Kak yang paling banyak kan duit. Tak apa. Ni kan dulu arwah mak kita, kakak buatkan amal surat besar, akak foto state. Rupanya dia ambil benda yang sama. Dia nak kawan dia beramal. Sebab kalau orang tua-tua kan tak boleh baca. Dia tu ini tak payah wuduk. Tak boleh wuduk. Akak mandikan jenazah tu, bayangkan ya. Ada taib itu tak ada bau. Tak ada bau langsung dan dia melekat dekat sini. Akak biar je. Akak biar sampai kau tahu akak basuh baju tu bila? Esok paginya. Sebab akak takut kan, takut bila bawa balik kot jadi semangat lemah lagi ke. Tak ada bau najis langsung. Pelik. Orang selalu kalau najis manusia, akak yang ustazah cakap, dia berbisik dengan akak kan, dia masih mandikan mayat. Dia kata gini, ya Allah, bersihnya arwah, ringannya arwah. Lepas tu ustazah tiap ajar, nanti kalau wuduk macam ni, baca wuduk kan, dia ajar akak kan. Lepas tu masa nak kafan kan, lepas mandi di kafan kan, ada najis melekat dekat tudung. Dekat akak. Ni macam mana ustazah? Tak apa, ini sisa dia. Akak cakap, aku ni takut ada bau tahi apa semua. Wallahi akak tak rasa jijik dan tak ada bau. Tapi semua orang nampak kan kesan ni kan? Yang ada kuning kan? Rupanya bila kita nak meninggal, rupanya memang banyak najis keluar daripada perut manusia. Saya siapkan semua ni untuk mak saya. Kat sinilah dia selalu solat, wuduk. Saya buatkan tempat wuduk dia kat sini. Ni bayangkan ya berapa juta saya buat rumah ni. Ni tempat dia wuduk, dia rebus air panas. Jom sini masuk. Air dialisis dia saya beli. Dan lepas ni saya akan wakafkan untuk orang sakit buah pinggang, mesin dialisis. Dan mudahan wakaf ni sampai untuk arwah mak saya. Jom sini. Nampak tak sebelum mak saya pindah, saya sangat prepare. Ini untuk pemegang dia, supaya dia boleh berjalan. Saya binakan tandas dia macam hospital. Ini semua pemegang dia. Dan ini untuk dipegang. Semua untuk pemegang dia. Ini tempat dia mandi. Air, dia just buka macam ni. Ini tempat duduk untuk dia mandi. Tengok. Inilah tempat yang termahal sebenarnya. Itu kata adik-beradik saya, jangan jual kat rumah ni. Jangan jual. Ini tempat mak kita. Saya nak bagi adik-beradik saya selesa. Saya siapkan rumah ni supaya mereka boleh berkumpul. Dekat sini kalau nak jumpa mak saya. Dekat sini anak cucu baring, tengok TV.
dan dapur-dapurnya. Kita ada berapa dek kerusi mak? 2. Ni bila pula? Dekat rumah Palung. Ada bawa. 1, 2, 3. Ini nak diwakafkan. Ni kerusi roda ni juga. 1, 2, 3, 4. Ada lagi ke? Oh, banyaknya. Ini semua bonda akan wakafkan kepada madrasah ataupun guru-guru agama. Mudahan daripada sini dapatlah mak pahala daripada hasil wakaf saya. Dulu masa arwah ayah saya pun sebab benda yang sama juga. Alhamdulillah, semoga mak tenang di sana, berehat. Kita kat dunia ni memang penat. Bila penat kita akan tidur, dan tidur yang paling selesa mak dekat sana. Mudahan apa yang saya share dekat dalam YouTube saya ni memberi iktibar kepada semua anak-anak untuk menghargai momen bersama ibu bapa dan juga ahli keluarganya. Kerana dalam Islam Rasulullah SAW bersabda, panjangkanlah silaturahmi, hormatilah sahabat-sahabat dan ahli keluarga arwah ayah dan mak kita. Kalau nak kubur mereka terang dan aman kat sana. Inilah adik saya yang jaga mak saya sangat banyak.